pasaran, dan kita masuk kepada topik kita pada hari ini, iaitu instrumen pasaran, kewangan, sifat dan peranan. Penting untuk anda faham benda ni untuk kita masuk kepada bab market dynamic besok. Jadi sebelum kita nak ceritakan benda ni, kita recap sikit apa yang kita dah ceritakan pasal market dynamic. Okey, apa itu market dynamic dan bagaimana kita nak gunakan dia dalam trading kita? Anda guna apa teknik pun pakailah. Tak kisah anda pakai support resistance biasa, anda pakai indikator, anda pakai BB, anda pakai apa-apalah. Tapi dengan pemahaman pasal market dynamic dan structure market, anda boleh filter kepada entry anda. Faham tak? Untuk nak pilih apa aku nak trade, apa yang sedang berlaku pasaran, apa pasangan ataupun instrumen terbaik untuk aku nak masuk sekarang, dan adakah dia tengah trending atau tak trend. Itu kenapa kita buat market dynamic. Jadi untuk memahami market dynamic, step dia yang pertama adalah fahamkan sequence ataupun kita gunakan Elliott wave. Anda boleh gunakan apa juga market cycle teori. Saya dah try pelbagai. Saya try Wyckoff, saya try Gunn, saya try Wolf, saya try macam-macam. Kenapa saya decide untuk guna Elliott wave? Adakah Elliott wave ni bagus? Tak bagus. Susah nak faham dia kalau anda cuba untuk nak tahu setiap lekuk. Tapi kalau anda tengok chart-chart saya, anda akan perasan satu benda. Dia nampak sama je semua. Betul tak? Betul tak Azim? Pian? Rosdi? Fikri? Kalau tengok chart saya, dia nampak sama je. Sebab saya bukan melukis Elliott wave. Saya melukis sequence dan market dynamic. Saya gunakan Elliott wave, hukum-hukum Elliott wave dan fractal dia untuk bagi apa map pasaran. Yes, sama tapi tak serupa. Saya gunakan Elliott wave untuk nak tengok map, nak map pasaran. Bukannya teknik tu teknik Elliott wave. Tak. Langsung tak. Saya tak suka Elliott wave. Saya tak suka Elliott wave. Dia very subjektif. Kalau ada lukis dan 5 boleh jadi 3. 3 nak jadi 5 tu boleh, tapi kena paksa. Faham tak? Yang kena nampak saya 3, 4 kecil kan? Itu tengah paksa lah tu. Jadi itu langkah pertama. Fahamkan sequence dengan ataupun ini yang pertama. Apa maksud fahamkan sequence ataupun fractal dalam Elliott wave? Anda sedang nak fahamkan mengenai pergerakan semasa tu, time frame berapa yang aku nampak yen pair ni pecut. Faham tak? Saya sedang tengok dia pecut dalam M15. Yang struktur 1 JJ, AJ kan. M15. Adakah M15 tu menukar H1? H1 belum tukar. Kalau H1 belum tukar, masih lagi ke bawah, kita katakan yang M15 tu correction dalam H1. Itu je. Konsep wave kepada subwave. Subwave kepada wave. Faham tak? Masalahnya bila anda tengok satu structure decide ini trend ke atas. Itu masalah. Dan kita gabungkan kepada penggunaan Fibonacci, dan yang kedua adalah itu untuk memahami dia punya sequence dan adakah kita sedang melihat motif, korektif,
Dan yang faktor ketiga adalah momentum. Itu yang kita tengok. Bukannya buat Elliott Wave. Orang ingat saya Zul buat Elliott Wave. Tak lah. Oh, saya nak belajar Elliott Wave. Buat apa? Buat apa nak belajar Elliott Wave dengan saya? Apa yang saya kongsikan dalam Elliott Wave adalah benda yang basic je. Anda boleh dapatkan dekat mana-mana YouTube channel. Anda boleh tengok sampai muntah hijau. Banyak dalam tu. Semua bagus. Masalahnya bila ada cuma buat Elliott Wave. Sesat. Saya bagi tahu betul. Saya dah buat bertahun-tahun. Tak dapat. Anda cuma ambil satu chart, ini wave 3, ini wave 2, ini wave 1, tanpa memahami dinamik, tanpa memahami keseluruhan correlation dalam pasar. Sebab market tu satu. Whatever move akan pengaruh something else. Itu adalah yang pertama dalam market dynamic. Yang kedua, pemahaman yang anda kena faham. Fahamkan sequence fractal Elliott wave, sebab itu akan menentukan kita sedang melihat pergerakan dalam time frame berapa. Adakah itu correction tu mempengaruhi apa kita nampak dekat besar? Kalau besar tak break lagi, dekat kecil tu masih correction. Kalau yang besar tu dalam motif. Kalau yang kecil ni menyebabkan yang besar bertukar, jadi instead of motif kepada korektif, korektif kepada motif, then kita akan lihat kepada fractal yang lebih besar dan seterusnya, tukar dinamik dia. Itu je. Okey, fahamkan sequence. Nombor 2 adalah kepada correlation. Ni topik kita pada hari ini. Dan yang ketiga adalah structure agreement. Sebab tu ada nampak kepada chart-chart saya semuanya sama. Satu cerita. Satu cerita. Ada tengok chart saya? Dan bagi siapa yang faham bahawa Elliott Wave tu satu map, anda akan dapat bercerita berdasarkan chart tu tadi, apa yang anda sedang tengok dekat chart. Apa yang sedang nampak dekat market. Apa cerita fundamental sentiment semasa. Itu dia. Bukannya cuma, okey, malam ni ada FOMC, malam ni ada NFP, nak naik nak turun, entah. Saya pun tak tahu. Sebaliknya, chart sedang cerita apa. Itu yang saya buat. Okey. So, hari ini kita akan lihat kepada this correlation. Di mana saya melihat kepada pasaran ni, kepada peranan secara besarnya, all this, mana dia punya ni? Perkaitan di antara semua market ni. Itu yang saya ceritakan dalam chart saya. Di mana secara asasnya, kita ada pasaran modal. Kita ada pasaran komoditi. Kita ada derivative market. Derivative market ni instrumen-instrumen yang derive value dia, yang ambil value dia daripada something else. Contohnya macam futures, contohnya macam ETF, ETF gold, harga gold mempengaruhi pergerakan dia. Kita ada untuk futures untuk Bitcoin, harga Bitcoin. Dia ada formula dia nak kira tau, spot price times time dengan lain-lain. Dia bukannya dia dipengaruhi oleh spot price dia. Siapa tahu cara nak kira harga futures? Dia bukannya dia macam tu je. Dia 50% of pengiraan dia adalah kepada spot price. Jadi spot price turun naik, dekat futures akan terpengaruh. Dia tak dapat futures naik macam ni, spot ada turun ke bawah. Tak dapat. Mungkin tak satu lekuk, tapi satu structure tak dapat. Okey. Kita ada pasaran currency dan pasaran insurance. Semua ni berkaitan, tak dapat nak lari. Dan kita ada pasaran modal tadi yang banyak dipengaruhi oleh faktor funding. Ni pasaran saham apa semualah, kita masuk lebih cepat lagi. Dan kepada ini, dinamik pasaran. Sebelum tu saya ceritakan satu-satu dulu mengenai mata wang. Yang pertama, yang
ramai orang faham adalah kepada US dollar. US dollar adalah mata wang utama dunia. Ni adalah nombor satu lah. Okey, ini adalah nombor satu. Ini king. King dollar. Okey, kenapa dia paling banyak? Dia diguna pakai hampir seluruh dunia. Tapi China, tak kisahlah China ke tak China ke, India rupi ke, euro ke apa, transaksi nak tak nak US dollar yang paling banyak. Kita ceritalah macam mana pun. Sebab dia senang nak dibawa ke mana-mana dan diterima. Itu satu sifat dia. Dan dia mempunyai pengaruh besar kepada pasaran modal. Apa pengaruh dia? Macam ni. Anda depo, first benda yang anda terfikir, depo anda duit kita ringgit. First, jarang kat sini ada siapa-siapa buka akaun lain daripada dolar tak? Ada. Tapi majoriti dia akan fikir aku depo dan US dollar. Faham tak? Even dalam pelaburan, dalam trading kita, akaun anda dalam US dollar. Itu ramai. Boleh dia tukar benda lain kan. Jadi dia basically flow untuk dolar ni, let me digest sikit. Flow untuk dolar ni, flow dia simple je. Pakai yen. Pakai yen. Okey, flow untuk dolar ni, basic dia ni yang paling simple lah. Jadi kalau kita ada, bayangkan kita sebagai trader, ni kita sebagai trader lah. Okey. Bila anda nampak market jatuh, pasaran saham jatuh, aset semua tak bagus, bank, tak kisah ini kita ke investor lah, ini investor, bank apa semualah. Bila kita nampak pasaran, ni dah boleh masuk, dah murah, orang masuk dalam market, tak kisah apa bentuk dia, benda yang pertama akan bergerak adalah US dollar. Bukan yen. Benda pertama, kalau market jatuh kan, benda pertama yang akan bergerak adalah US dollar. Sebab tak kisah fund anda dalam US dollar sendiri, tak kisah apa juga, yang pertama US dollar. Jadi anda akan nampak US dollar akan mempengaruhi pasaran apabila kita berada dekat ekstrim. Sama ada orang pegang cash, tukar kepada US dollar, cash king dollar, ataupun orang dah mula melabur, menyebabkan US dollar jatuh. Antara dua. Yang akan terpengaruh awal adalah US dollar. Kalau anda mula depo kat akaun XM, anda sedang membeli US dollar. Anda juga dalam market ni sama. XM akan melakukan transaksi untuk menukar mata wang anda, untuk menukar anda punya deposit tadi kepada US dollar. Anda sedang membeli US dollar. Sama je. Cuma sekali ada fikir besar sikit. JP Morgan, Citibank masuk market, US dollar. Dia ambil keluar daripada lain-lain, US dollar dulu. Lepas tu, daripada US dollar dia pegang Apple. Dia pergi beli saham dekat Tata Group. Dia pergi dekat London. Dia pergi beli lain-lain. Global. Market cantik-cantik. US dollar pada awal recovery market, kebiasaannya US dollar yang bila kita ada extreme cases sebelum market mula naik, anda akan dapati bila market mula naik, US dollar lemah. Anda semua pun dah nampak sejak daripada Mac tahun lepas. Kan? Jadi yang pertamanya adalah US dollar. Ini yang paling ni, sebab itu kita ada pada awal ataupun hujung pergerakan, kita akan ada US dollar sebagai faktor yang mempengaruhi pasaran. Kekuatan, kelemahan. Kita sedang mengalami benda tu sekarang ni, di mana pergerakan yang lebih tidak menentu dalam pasaran. US dollar menandakan period of change ataupun period of uncertainty. Itu adalah US dollar.
Ya. Jelas, anda pergi cat lama-lama pun sama je kan. Pergi 1930, tapi tak ada lagi lah forex. Anda pergi 1985, 1979, 78, 79. Anda pergi cat yang masa Plaza Accord. Masa Plaza Accord 85. Masa housing bubble, internet burst. Semualah. Anda kan nampak benda ni. 67, belum. Bretton Woods belum lagi. Bretton Woods belum dia. Euro tak ada lagi. Tapi sebab itu kalau nak kumpul data lepas daripada 2007. Sebelum tu kalau anda lihat, sebab dollar index tak ada lagi. Dollar index tak ada lagi. Euro tak ada lagi. Satu kena buat selepas 1971. Cat yang ada pun selepas 1971. Australia, New Zealand tu lagi lewat. Okey, tu US dollar. US dollar, that's the big day one, pasaran modal dan kos. Nombor 2 JPY. Ni yang satu lagi. JPY dilihat sebagai mata wang of choice, pilihan oleh pelabur untuk pembiayaan. Disebabkan dia punya kadar faedah yang rendah dan polisi Bank of Japan yang duk pam masuk dalam market. Dia panggil kuantitatif kualitatif easing, QE. Orang lain QE je, dia dua. Orang Jepun ni lebih sikit, orang lain kuantitatif easing, QE. Jepun dia dua, kuantitatif campur lagi kualitatif, quality. Jepun ni lebih sikit. Sebab masalah dia adalah inflation yang terlalu rendah. Either orang tak spend ataupun there is no price pressure dekat Jepun. Padahal harga memang mahal dekat Jepun. Siapa pernah pergi Jepun? Siapa pernah pergi Jepun? Siapa pernah pergi Jepun? Kalau pernah pergi Jepun, saya lah masa student dulu, waktu tu nak ke LA. Saya ingat lagi, tu tahun 93. Jadi flight dari KL, turun dekat Narita, baru dia pergi dekat LA. Jadi tu dululah. Masa tu boleh isap okok lagi dalam flight. Okay. Singgah dekat airport, kita sampai, saya tak ingat jam berapa, awal pagi, pukul 4 ke pukul 3. So flight dari sini jam 8 ataupun 12, saya pun tak ingat lah, tengah malam. Tu student. Nak fly, nak pergi ke US. Jadi singgah dulu ke, dia tak ada direct, dia pergi kat Narita dulu. Dan the thing is, satu-satunya benda yang kita mampu beli, saya satu je dapat beli pen. Dapat beli pen. Itu je. Mana dia pergi sekarang, tah pen tu kat mana dah. Mahal dia barang dia kalau kita convert duit kita. Cost of living dia tinggi. Jadi apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah Jepun, mata wang yen ni di Japan disebabkan oleh kos yang tinggi, disebabkan oleh nilai hartanah. Siapa yang ada apartment dekat Jepun tu, dekat Tokyo, something else. Lagi tinggi daripada London kot rasanya. Dia punya harga. Sushi murah. Kita tengok dia campur apa sini. Jaga-jaga sikit. Itu tengok area, tapi nak makan sashimi, bukan sushi, sashimi. Nak makan sashimi tu kena tengok tempat, tengok apa cuka yang diguna. Daiso je, betul. Sake pun murah. Okey. Okey. Mata wang yen ni, kita ada satu dekat Jepun ni, yang dia macam KWSP kita, macam EPF kita, di mana apa yang berlaku kat Jepun adalah
disebabkan oleh dia punya mahal tu, cost of living. Kalau ada rakan orang Jepun anda akan nampak benda ni, dia orang tak suka nak beranak banyak tau. Mahal, faham tak? Mahal. Satu lagi, tempat nak letak anak. Rumah nak besar-besar tak ada. Tak adalah rumah ada satu bilik kosong. Tak ada. Tak ada. Kenapa saya cerita benda-benda ni? Disebabkan oleh tak ada population boom dekat Jepun, kita ada ramai warga tua. Faham tak? Dengan teknologi yang bagus, healthcare yang bagus dekat Jepun, purata usia dekat Jepun tu panjang. Jadi, kita ada macam KWSP dia, government punya skim pencen lah, yang kena cari income untuk nak bayar pencen warga tua yang ramai kat Jepun ni. Okey. Masalahnya dekat Jepun inflation dah kita ada harga yang sedia mahal, dia orang tak dapat nak letakkan kadar faedah tinggi tau. Harga mahal, kau letak charge tinggi-tinggi, lagilah orang tak pergi beli. Jadi kadar faedah yang amat rendah di Jepun menyebabkan untuk dana pelaburan ni nak jana income, dia payah nak invest dalam Jepun. Faham tak? Satu ada nampak banyak syarikat-syarikat Jepun buka kat luar. Satu lagi, nak dapat pekerja, susah. Anda tengok kadar pengangguran dekat Jepun amat-amat rendah. Anda buka company, anda buka kilang-kilang besar, anda nak cari pekerja, susah. Tu kaitan kadar pengangguran dengan pelaburan, kalau nak tahu. Jadi apa syarikat-syarikat ni buat? Untuk kurangkan kos, untuk nak dapatkan direct tempat. Jepun ni patutnya dia bangga dengan negara dia sendiri kan, buka tempat dia sendiri, dapat apa semua. Dia tak kisah sangat pasal cost of the commodity. Dia lebih kisah kepada nak dapat pekerja tu payah. Itu kat Jepun. Now only the late 10 years sekarang ni baru ada nampak orang Jepun ni dah start melihat kepada costing budaya dia. Dan kenapa saya ceritakan ini? Banyaknya pelaburan Jepun tu kat luar. Jadi apabila iklim pelaburan tak bagus, dia orang bawa balik duit. Sebab itu anda nampak, ataupun dia bukan bawa balik duit, dia keluar, dia beli saham. Duit dia yen, ada depo dalam yen punya account, sama MT5 yen. Lepas tu ada nampak, saham Boeing nak turun ni, aku keluar. Jadi anda letak balik dalam yen. Itu sebabnya yen kukuh bila pasaran saham turun. Itu yen. Bukannya dia orang bawa balik berbandel-bandel duit, naik satu kapal terbang bawa balik ke Jepun. Bukan. Sebab duit asas dia adalah Japanese yen. Yang government pension fund dekat Jepun tu, dia adalah antara pelabur dengan volume yang antara terbesar dunia. Sebab itu ada nampak dia pengaruh pergerakan yen. Bukannya dia orang bawa duit bandel-bandel buat balik Jepun. Bukan. Kecuali kita ada teruk sangat ataupun sebarang perubahan polisi di Jepun. Dan kita ada yen sekali lagi mengukuh. Okey, euro mata wang kedua. Euro dan yen tak jauh pun. Sebabnya dekat euro ni kadar faedah dia pun kosong. Main nama dia punya rate, main rate dia adalah kosong. Dia rate pinjaman dia murah. Sebab itu euro, bila anda nampak ketiga-tiga ni sebenarnya funding currency tau. Ketiga-tiga ni. Tiga awal ni adalah funding currency. Bukannya Jepun, bukan Japanese yen saja. Ketiga-tiga ni. Satu, ini senang nak dapat. Funding currency. Loan, macam loan, anda nak dapat dia banyak. Paling banyak dolar. Itu je. Tapi paling murah Japanese yen. Kalau tak dapat Japanese yen, kita cari euro.
Itulah nombor 2. Dia mata wang kedua kepada yen, kepada US dollar. Dia second feeder. Masalah dekat euro ni adalah Eurozone sendiri, dia adalah satu wilayah yang dibentuk oleh berapa negara sekarang ni? 20 lebih negara, dan 19 daripada negara berkenaan menggunakan mata wang euro. Dan status negara-negara dalam euro area tu, ada negara maju, ada negara sederhana, ada negara yang tak maju. Saya tak nak kata mundur, tetapi tak maju, especially dekat Eastern Europe. Dan kita ada ketegangan mengenai politik. Sebab Eurozone tu macam kita ambil persekutuan Malaysia lah. Mungkin Sabah, Sarawak tak masih ketinggalan daripada sudut pembangunan, dan rakyat dia migrate dan menyebabkan ketegangan dekat tempat lain. Saya ambil contoh, saya orang Kuching. Bukannya saya kata Sabah Sarawak tu mundur, tapi daripada sudut, tak payah, itu cerita politik dah. Okey. Jadi basically kepada tiga ni adalah euro lebih tekan kepada cerita politik, kepada dia kena ada satu strong head. ECB punya head, European Union punya head kena somebody yang kuat. Sebab itu era Angela Merkel ni dah habis. It could be very interesting. Kenapa saya ceritakan benda-benda ni? Expectation untuk tahun depan, untuk euro, kita tengok-tengoklah apa jadi. Sebab itu, ketiga-tiga negara ni, dia tak suka duit dia kuat. Dan pasaran tak suka dia terlalu kuat. Market tak berapa suka kalau dia kuat. Dan kalau anda tengok pergerakan besar US dollar, dollar index adalah ke bawah. Monthly chart sekarang. Okay. JPY mula melemah dalam super cycle. Tu JPY. Euro tengah-tengah ni. Euro sekarang ni very interesting. Whether dia akan pecut lagi sekiranya dia lepas daripada musim sejuk kali ni. Kita mungkin akan lihat euro, sekiranya masalah politik selesai, kita mungkin akan melihat euro boom tahun depan. Ini saya bagi yang besar untuk tahun depan. Sekarang ni pun tunggu dolar punya move habis dan euro. Okey, GBP merupakan basically pound sterling, silver sterling, antara mata wang moden yang tertua, bank pusat tertua dekat Bank of England. Sistem dia itu adalah untuk UK, untuk GBP. Kita ada untuk speculative center world adalah dekat London. Kita ada Switzerland, chef mata wang utama dia, siapa tahu chef bahasa penuh dia. Saya selalu tanya soalan ni. Jangan sebut chef Swissi. C tu apa, H tu apa, F tu apa. Dekat Switzerland ni, apa yang jadi adalah rakyat dia tak suka melabur kat luar. Syarikat-syarikat dia tak melabur kat luar. Kecuali syarikat-syarikat besar dia yang beroperasi kat luar. Syarikat broadcasting, syarikat pharmaceutical, yang beroperasi kat luar. Tetapi kebanyakan lokal dia orang tak melabur kat luar. Bila tak ada aliran keluar mata wang, secara nature-nya, chef ni, dia punya movement adalah mengukuh. Sebab itu kita tengok SNB. Kalau ada Gubernur Bank pusat lain yang kata chef terlalu kuat, kalau kita ada power sebut benda tu, anda akan tengok US dollar terjun macam ni. Tak sempat tengok chart, ada tengok monitor, ada dia tembus kat bawah. Tapi kalau Jordan ataupun SNB yang sebut, tak ada apa-apa pun. Confederation Helvetica Franc. Cepat kau Google kan. Tu adalah chef. So apa mata wang chef ni dia susah sangat. Nak dia lemah, lepas tu kuat balik. Itu sebabnya mata wang dia yang banyak
melabur kat luar, yang banyak cuba bawa duit dekat luar adalah SNB tau. Swiss National Bank. Okey, Australia dolar, Canada dolar dan New Zealand dolar, 3 mata wang yang berkaitan dengan pergerakan di komoditi, Comdos. Ini yang Comdos. Baru baca. Interesting kan kalau kita tengok kepada Chef dan dia punya flow rate kepada US dollar, kepada Euro Chef 1.20. Kita ada rate dia dulu tiap 3 minit, Saron, Scron. Sekali tak ada dah. Sekali dia dah pakai dia pakai SNB rate. Dulu rate dia dekat London 3 minit sekali kan? Dia tukar. Kalau nak tahu kadar faedah, kalau ada tengok kan FOMC, FOMC 3 bulan nak tukar rate. SNB ataupun Chef ni rate dia tukar 3 minit sekali. Dululah 3 minit sekali. Sebab dia kepada Scron ataupun short term interest rate dekat London. Maksudnya kadar faedah dia didagangkan. Jadi bergantung kepada market. Dan apa SNB cuba buat adalah pastikan rate dia tak lari daripada 1 julat. Tu adalah Chef. Dulu 3 minit sekali. Rate dia keluar 3 minit. 3 minit turun naik. Tu yang anda nampak. Chef ni kalau siapa yang selalu trade dia, kalau dia tak ada apa-apa, dia sideways je. Kalau ada nak break, dia break sekali. Itu Chef. Pasal tak siapa yang trade Chef ni? Kalau biasa dia dalam range sebab SNB nak cuba untuk kekalkan dia punya julat ke. Tapi bila dia nak gerak, dia pergi dah. Tak ada balik. Tak ada cerita support dia pergi dah naik. Itu ataupun turun. Itu Chef. Dan dia mempunyai kaitan dengan euro disebabkan oleh rakan dagang. Itu adalah basically kepada 8 mata wang utama yang anda dagang. Ada banyak lagi mata wang. Kita ada ZAR, kita ada PLN, Slotsky, kita ada few lah. Tapi ini adalah 8 mata wang yang lazim didagangkan. Jadi apa kaitan dia dengan semua ni? Okey. Saya melihat kepada pergerakan pasaran, kepada faktor ini je sebenarnya. Kepada faktor ini. Nampak tiap-tiap hari kita analisa. Bila kita analisa, saya sentuh benda ni je. Iaitu map kita adalah indeks. Ini yang saya sentiasa refer. Apa struktur dia? Adakah dia tengah membuat ini? Ini je. Ada nak faham market dynamic? Ini je. Nak faham yang sebelah kiri tu. Anda sedang tengok 5 ke atas ataupun 5 ke bawah. Anda sedang melihat 3 ke atas ataupun 3 ke bawah. Itu je. Dalam fraktal yang sama, anda akan lihat kepada yen, kepada dolar. Itu je. Dalam fraktal yang sama. Sebab itu chart saya sama. Kan? Saya dapati ada bagusnya saya duk kongsikan chart dekat ni. Sebabnya saya nampak dah ramai yang sebelum ni buat elite wave yang dah mula menggunakan dia ni. Instead of dulu main lukis je kan. Dan dia mengambil faktor correlation, mengambil kepada indeks, mengambil kepada faktor leading, lagging, concurrent dan pakai dia dalam charting dia. Alhamdulillah. Ambil. Masalahnya sekali, saya kena buat dekat MT5. Anda pun nampak betapa kekoknya saya dengan MT5 tadi. Jadi yang dekat sini, saya tak dapat nak update dia semacam dulu. Saya cuma dapat update H4 dan H1 ni. Of course nak ada H4 kena tengok H1.
sekali sehari. Tak dapat. Saya tak dapat nak update dia macam dulu 2-3 kali sehari kan. Ni sekali tak dapat. Sebab nak update dekat sini untuk kegunaan sesi kita ni, saya kena ambil dulu 15 minit settle lah. Saya kena ambil dalam lebih kurang 1 jam untuk nak updatekan ke semuanya. Maksudnya untuk sesi analisa pasaran nanti, kalau ada perubahan apa-apa cat, saya cuma dapat conteng. Saya tak dapat. Mustahil tak dapat. Memang tak dapat. Jadi, tapi malam nanti saya akan updatekan dia dekat MT5 ni. Saya tak dapat nak update dia. Nampak? Indeks ke bawah ni. Macam mana kita nak katakan yen tu nak pecut? Tak dapat. Indeks masih bergerak ke bawah. Indeks masih bergerak ke bawah. Ni mungkin dah habis X. Tapi yen peg atas, betul. Selagi saya tak nampak indeks pecut ke atas, lagi tu saya akan tengok ini sebagai correction. Kecuali untuk apa? Untuk USD JPY. Maksudnya ini adalah 3 and we are looking at 4. Okay, Fikri. Ataupun satu lagi high. Tak dapat. Sebab dia banyak yang kena klik untuk nak update dia. Banyak sangat nak kena klik. Ini break tak? Kalau ini break, ini tak break. Kalau break, then kita akan lukis sebagai B. Dan kita akan ada correction yang besar sikit. Tengok dekat ni. H1. Tak ada break apa-apa. Jadi masih yang sama. Tak ada apa-apa. Kita tengok indeks masih ke bawah. Yen peg ke atas, itu adalah satu divergence, satu perbezaan. Okay. So, So, dalam analisa, apa yang saya buat, saya tengok benda ni je. Adakah saya sedang melihat 5 wave structure ataupun 3 wave structure? Dan kalau 5 wave structure ke atas, kita sedang dekat mana? 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Dalam fraktal mana? Kepada fraktal yang anda trade. Faham tak? Kepada fraktal yang anda trade. Kalau anda intraday, anda sedang melihat minor ke bawah. Minor ke bawah. Yang merah tu ke bawah. Kalau anda seorang swing, anda tengok minor ke atas. Itu sebagai map anda. Faham? Anda sedang tengok 5 ke 3 ke ABC ke WX dan Y. Okey? Indeks. Itu benda pertama. Lepas tu kalau saya dapat 5 ke atas, 5 ke bawah, adakah 5 ke atas ni, adakah dia sedang berbentuk 1 ataupun A ataupun C ataupun 3 ataupun 5? Dan ingat tak sifat-sifat wave tu? Boleh tak Fikri? Itu dia. Kalau dia 5 dalam 1, kita mungkin ada diagonal. Kalau 1 tu extend, 3 nanti pendek. 3 nanti tak ada ni, extension cuma sekali. Itu yang kita semua belajar kan. Itu yang saya ulang-ulang. Masalahnya kalau anda cuma, bang, sini tengah naik. Yalah dia naik. Apa maksud dia kepada semua structure? Bukannya satu je. Saya tak peduli sebatang candle pecut. Tak. Saya nak tengok structure tu. Apa dia? Datang dengan momentum ke? Datang sebagai motif ke? Adakah dia sampai FIBO level ke? Break higher high, lower low or whatever. Itu yang saya tengok. Lepas saya tengok map saya, then saya tengok kepada correlation, adakah dia disebabkan oleh US dollar ataupun JPY. Tu benda-benda yang saya tengok. Bukannya cuma tengok sebatang, tengok minyak satu naik. No. I will look at it in term of kesemua market dynamic. Bukan hanya satu.
adakah minyak tu akan ada lagi ataupun habis or what. Saya akan tengok this tiga ni, indeks, US dollar, JPY. Dan di sinilah apa yang saya buat adalah saya membahagikan kepada kumpulan dia orang. Ya. Itu yang saya buat. Dan saya tahu dalam komoditi punya ni banyak dipengaruhi oleh yang ini adakah dia dipengaruhi oleh indeks ataupun dolar ataupun yen. Itu soalan yang anda akan anda nak tahu mana satu yang pengaruh dia, anda tengok mana satu dalam dinamik. Mana satu yang sedang buat wave 5 dalam 3 ataupun wave 3 dalam 3 ataupun wave 1. Adakah kita sedang melihat momentum atau tak? Itu yang anda nak tengok. Ya? Anda nak tengok semuanya berkaitan, tak dapat lari. Bukan hanya lukis Elliott Wave. Lukis Elliott Wave saya boleh lukis mana-mana cat bagi tolak je. Setakat lukis Elliott Wave, siapa-siapa boleh buat lukis je selagi tak langgar hukum dia. No. Tak. Saya lukis Elliott Wave untuk map market dynamic. Bukan hanya lukis Elliott Wave. Elliott Wave is nothing. Saya tak kata dia bagus. Orang tanya, bagus ke Elliott Wave? Tak bagus. Tak. So, Elliott Wave can be very subjective. In order untuk anda menjadikan dia objektif, anda kena masukkan all these factor. 5 minit lagi. Ya? Di mana saya akan lihat, saya faham bahawa everything dalam ni mempunyai kaitan. Kadang-kadang dia akan buat kerja sendiri. Seperti USD CAD sekarang ni kan. Dia buat structure dia sendiri. Ni maksud saya. Dia sedang buat structure dia sendiri. USD CAD kan. Dia dalam structure dia sendiri sekarang ni. Dalam daily kan, dia lain. Kalau anda bandingkan New Zealand dollar dekat daily. Ni lemah lagi. Ni jauh lagi. Sedangkan UCAD dekat sini, maksudnya dekat sini, dia tak sama structure. Ini terbalik chart 2 ni. Dia tak sama. Nampak? Tak sama structure. AUD US dollar daily. Ni sama dengan NZD tadi. GBP daily. Euro US dollar dekat daily. Nampak tak UCAD dia lain? UCAD structure dia lain. UCAD dia structure dia lain. Sebab itu CAD JPY structure dia lain. Kita katakan dia habis wave 4. Masih ada satu lagi. Sedangkan yang lain kita dah start buat, kita masih lagi dalam 3 wave structure ke bawah. Sebab UCAD tadi lain. Jadi ada masanya kita akan ada something saya panggil sebagai second degree dimension. Bagaimana nak tahu dia? Tengok dekat chart. Itu je. Dia break level ke tak? Dia buat benda apa? Itu kena tengok dekat chart. Orang nak tanya macam mana nak tengok dia? Tengok dekat chart. Itu je jawapan dia. Sebab chart dia mempunyai momentum yang lain. Satu UCAD lain structure. Okey, dan sentiasa tanya, bila kita nampak dekat indeks apa movement dia dalam structure yang bagaimana, kalau tak nampak, then saya akan tukar kepada UJ dan juga lain-lain pair lah, mana-mana pair, tak kisah. Yang structure dia jelas. Dan tanya soalan, adakah US dollar ataupun yen yang menggerakkan market sekarang? Itu je yang kita buat hari-hari. Lepas tu lukislah. Bergantung kepada cerita ni. Jadi besok kita akan masuk lebih dalam mengenai
market dynamic, kita akan melihat kepada structure agreement, macam mana kita nak analisa structure, menjangka structure, dan apa peluang dagangan yang kita boleh cari daripada kaitan di antara struktur-struktur dalam pasaran. Dan gunalah teknik anda apa juga dalam trading, tak kisah. Semua betul, asalkan bukan hanya buy kat sini, sell kat sini. Yang jangan buy je, buy stop loss kat mana, TP kat mana. Saya dah terbaca dekat Facebook tau. Kita dah bagi signal buy, nak keluar tu pandai-pandailah sendiri. Allah. Tu pun nak swap ke? Garuk kepala saya baca macam tu. Okey. That's not the way. Okey? Saya harap ni sebagai preparation apa kita akan cover besok. Malam nanti kita akan ada satu lagi sesi analisa pasaran. I don't want to go deep sangat hari ini, but basically inilah apa kepada pengenalan kepada, bukan pengenalan, prerequisite yang anda kena tahu untuk market dynamic ya. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, hopefully membantu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada jam 8 nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.